Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Berita perdana edisi Selasa 21 Mac 2023. Bersama saya Faris Izzat Syarudin. Dan saya Hazel Desmond. Kita ikuti paparan utama. Malaysia Singapura perlu terus bekerjasama rapat promosi kestabilan dan keselamatan rantau ASEAN. Sistem pembayaran tol terbuka di 5 lebuh raya menjelang September. Yang di-Pertuan Agong Al-Sultan Abdullah Riayatuddin Al-Mustafa Billah Shah berharap Malaysia dan Singapura dapat meningkatkan kerjasama dalam bidang-bidang baharu dan pesat seperti ekonomi digital, keterjaminan makanan dan ekonomi hijau. Titah baginda sebagai antara negara pengasas ASEAN, Malaysia dan Singapura perlu terus bekerjasama rapat dalam mempromosikan kestabilan, keselamatan dan menjadikan ASEAN sebagai kumpulan serantau yang dinamik. I firmly believe the strong bond of friendships among our people will continue to be an important factor forming the core of our bilateral relationship. Regular exchanges of high-level visits among our leaders and between officials of our countries will help in building mutual understanding and the trust between us. Throughout the history of our economic cooperation, Singapore has consistently remained as one of our top trading partners, with Singapore being Malaysia's second largest trading partner, and likewise, Malaysia being Singapore's second largest trading partner. Baginda bertitah pada Majlis Santapan Negara sempena lawatan negara Presiden Singapura Halimah Yacob ke Malaysia di Istana Negara. Lawatan negara ini bukti hubungan kukuh persaudaraan erat kedua-dua negara dan rakyat. Dalam ucapan balasnya, Presiden Halimah berkata Singapura dan Malaysia perlu saling membantu dalam memastikan rantau ASEAN kekal bersatu dan berwibawa. Komitmen itu penting berdasarkan kepada persekitaran yang semakin tidak menentu dan mencabar. Major power rivalries are sharpening and the global economic outlook remains uncertain due to the war in Ukraine and the long aftershocks of COVID-19. As founding members of ASEAN and like-minded partners, Singapore and Malaysia must help keep our region united and credible. Without a stable external environment, all of us in ASEAN will find it harder to transform our economies and improve the lives of our peoples. I'm confident that Singapore and Malaysia can work together to advance both our national as well as ASEAN's interests. Terdahulu, Presiden Halimah menerima kunjungan hormat Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Ibu Negara. Lawatan 3 hari beliau ke Malaysia bermula Isnin bakal menyuntik lagi momentum positif dalam hubungan dua hala kedua-dua negara. Kunjungan itu juga rentetan kemajuan yang dicapai semasa kunjungan Datuk Seri Anwar pada Januari yang menyaksikan kedua-dua pihak memeterai 3 perjanjian membabitkan kerajaan bagi menggalakkan kerjasama dalam ekonomi hijau dan digital serta keselamatan cyber. Dalam perkembangan lain, cadangan membenarkan cagaran wang caruman KWSP untuk membuat pinjaman bank tidak bercanggah dengan Seksyen 51 Akta KWSP. Menjelaskannya di Dewan Rakyat, Perdana Menteri berkata kepentingan peminjam juga dipelihara. Tentunya dari segi penasihat undang-undang KWSP dan Peguam Negara telah dirojok dan tidak ada percanggahan dengan Seksyen 51. Walau bagaimanapun,
dari sudut jaminan kepentingan peminjam itu dipelihara. Umpamanya tidak ada dividen akan diteruskan walaupun dia beri cagaran umpamanya RM50,000 itu sebagai pinjaman, tetapi dividen itu akan diberikan sepenuh ikut kumpulan asal, jadi tidak dipotong. Jadi oleh demikian KWSP merasakan dalam beberapa tahun pulangan itu dapat diperoleh. Maka kalaulah ada beberapa jumlah kecil yang gagal membayar, dia tidak mengesankan parah kerana jumlah induk dan dividen sudah ditambah. Dari potongan mungkin dari sudut dividen. Jadi risiko itu bagi, kalau faham saya, sangat minima. Terima kasih Tuan Yang Dipertua. Pada 9 Mac lalu, Datuk Seri Anwar mengumumkan persetujuan kerajaan membenarkan pencarum KWSP menggunakan wang caruman sebagai cagaran kepada bank bagi tujuan pembiayaan kewangan. Kerajaan sedang memuktamadkan inisiatif program fasiliti sokongan akaun 2 kumpulan wang simpanan pekerja KWSP. Ia bagi memberi kemudahan kepada ahli KWSP menggunakan baki simpanan dalam akaun 2 sebagai sandaran bagi mendapat pembiayaan daripada institusi perbankan. Menurut kenyataan Kementerian Keuangan MOF, inisiatif berkenaan tidak akan membebankan rakyat berikutan kadar faedah konvensional atau kadar keuntungan Islamik yang akan dikenakan dijangka antara 4% hingga 5% setahun. Kadar itu jauh lebih rendah daripada kadar pasaran semasa pembiayaan peribadi daripada institusi perbankan yang dikenakan sekitar 8% hingga 15%. Inisiatif itu juga tidak bercanggah dengan Seksyen 51 Akta KWSP 1991 kerana baki simpanan dalam akaun 2 hanya digunakan sebagai sandaran melalui pengeluaran pada umur persaraan. Ia selaras objektif pelaburan KWSP sebagai sebuah dana persaraan jangka panjang bertujuan melindungi dan menambah nilai simpanan ahli melalui pengisytiharan kadar dividen yang stabil dan mampan. Sementara itu, sebanyak 60 syarikat gergasi telah diminta menampung pembiayaan latihan teknikal dan vokasional TVET. Pendekatan itu bagi memberi peluang syarikat berkenaan membantu rakyat menerusi pengambil alihan penyelenggaraan dan latihan menggunakan kos syarikat, antaranya Telekom Malaysia dan kumpulan syarikat Al-Bukhari. Dalam perundingan kita dengan Tan Sri Syed Mokhtar, kita beri jaminan untuk membantu dalam projek-projek infrastruktur yang belum terlibat yang besar. Itu pertama. Keduanya, setakat ini ada senarai 60 syarikat-syarikat gergasi termasuk multinasional yang diminta menampung pembiayaan TVET umpamanya. Ya. Jadi dia ambil alih sebahagian dan membantu menyelenggara, melatih dengan kos syarikat. Kumpulan Al-Bukhari turut terlibat dalam membantu pembangunan TVET di Pekan, Pahang dan Tanjung Malim, Perak. Dalam perkembangan lain, 1,520 sukarelawan penjawat awam daripada pelbagai agensi, jabatan dan kementerian dihantar ke Johor untuk membantu operasi pasca banjir. Pasukan Sukarelawan Perkhidmatan Awam PSPA dilepaskan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim di Putrajaya. Sebanyak 153 kenderaan termasuk 26 buah bas, 16 van, 8 lori, 64 kenderaan pacuan 4 roda dan 39 buah kereta bergerak mengikuti operasi ini. Dalam pada itu, proses tender projek tempatan banjir akan disegerakan. Datuk Seri Anwar menyatakan komitmen itu dalam usaha membantu penduduk kawasan yang sering terjejas banjir. Langkah yang lain seperti tempatan banjir itu saya minta perbendaharaan KSP pada untuk menyegerakan proses tender segera supaya dapat mengurangkan tekanan untuk tahun-tahun akan datang, insya-Allah. Tetapi langkah-langkah segera dari sudut umpamanya membeli water jet dan sebagainya itu telah pun dilakukan dan saya harap ini akan dapat membantu. Kehadiran saudara, percayalah bagi rakyat di bawah yang tertekan itu akan memberi makna dan arti yang sangat besar. 5 lebuh raya akan melaksanakan sistem pembayaran terbuka menjelang September ini. Menteri Kerja Raya Alexander Nantalinggi berkata pengguna jalan raya boleh membayar tol menggunakan kad kredit dan debit selain touch and go.
5 lebuh raya terlibat termasuk lebuh raya Sungai Besi, lebuh raya bertingkat Ampang Kuala Lumpur, lebuh raya Koridor Guthrie dan Jambatan Pulau Pinang. Beliau menerusi Facebook rasminya berkata, perancangan serta perbincangan bersama pihak terbabit termasuk syarikat konsesi lebuh raya telah dibuat sejak awal lagi. Ia antara inisiatif awal sebagai peralihan kepada arah aliran bebas pelbagai lorong MLFF yang sedang giat diusahakan. Pelaksanaannya membuka peluang kepada lebih ramai pihak penyedia kemudahan e-wallet untuk turut serta selain menghentikan monopoli touch and go. Malaysia berpotensi untuk berkembang sebagai sebuah hub digital di kawasan Asia Tenggara dengan kemasukan pelbagai syarikat penyedia teknologi. Menteri Komunikasi dan Digital Fahmi Fazil berkata, kemasukan produk teknologi dari negara luar bukan sahaja menyumbang kepada aspek pelaburan, malah masa depan negara. Kalau sebelum ni kita lihat Malaysia memainkan peranan bila masa lebih banyak syarikat-syarikat penyedia pusat pemprosesan data processing centers memilih Malaysia sebagai hub. Tapi dengan adanya produk-produk seperti ini yang dilancarkan dan mula jual di negara seperti Malaysia, dan itu bagi saya akan menjadikan Malaysia sebagai satu hub ya untuk produk-produk teknologi ya, dan ini positif bukan hanya untuk pelaburan tapi untuk masa depan negara. Mengulas mengenai potensi kerjasama Malaysia dan China dalam industri teknologi, beliau berkata ianya sangat positif dan banyak boleh dipelajari kedua-dua negara. Tambah beliau, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim akan melakukan kunjungan rasmi ke China sekaligus memberi manfaat kepada sektor teknologi dan hubungan dua hala kedua-dua negara. Setiap stesen kereta api Tanah Melayu Berhad KTMB mesti dilengkapi kemudahan lift. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Locke, kemudahan itu perlu disiapkan dalam masa setahun. Ini memang feedback yang selalu saya terima daripada penumpang, khususnya wanita yang mengandung, warga emas, OKU, amat menyusahkan apabila mereka menggunakan peribatan komuter. Jadi memang hasrat kita ialah menambah baik kemudahan-kemudahan ini di stesen-stesen KTM komuter. Jadi ini sasaran yang saya letakkan kepada pihak RAC supaya cepatkan proses untuk menyediakan lift-lift ini di stesen-stesen besar yang belum ada lift. Terdahulu, beliau melancarkan aplikasi mudah alih Railway Assets Intelligence System (RAILS) yang dibangunkan Perbadanan Aset Kereta Api RAC. RAC juga telah diarah membuat laporan audit bersama KTMB untuk dibentangkan kepada Kementerian Pengangkutan dengan kadar segera bagi mengenal pasti stesen yang perlu diberi keutamaan dalam penyediaan kemudahan. Pintu dah, tingkap dah, CCTV dah, semua dah. Sam, nak macam ni? Ada banyak kat luar. Siapa? Kita kena halang mereka dari masuk. Maksudnya mereka aktif pada awal pagi dan lewat petang. Mana? Aduh. Guna ni je lah. Lindungi diri anda daripada musuh. Gunakan perlindungan yang sesuai. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Bertemu kembali. Ekuiti Nasional Berhad Equinas melancarkan dana baru dikenali sebagai dana asas berjumlah RM100 juta. Menteri Ekonomi Rafizi Ramli berkata, dana tersebut bertujuan merangsang pertumbuhan syarikat Bumi Putra berskala sederhana. Yang kita mahu tumpukan untuk membina skala kepada syarikat-syarikat kecil dan pertengahan. Kerana salah satu daripada cabaran ekonomi kita ialah daripada 1.2 juta perusahaan yang ada di Malaysia, hanya sekitar 2.5% bersaiz besar, lebih kurang 1.7% bersaiz sederhana dan 20% bersaiz kecil, 70% adalah bersaiz mikro. Maknanya ini perusahaan walaupun dia ada syarikat tetapi dia ada 5 orang ke bawah saja.
Syarikat terpilih layak menerima dana antara 10 hingga 30 juta ringgit. Syarikat terpilih harus mempunyai potensi berdaya maju dari segi komersial dan kecemerlangan operasi. Dana asas terbuka kepada semua sektor kecuali pembinaan, hartanah, perjudian dan minuman keras. Khazanah Nasional Berhad mencatatkan keuntungan operasi berjumlah 1.6 bilion ringgit bagi tahun kewangan 2022 di sebalik cabaran dan ketidaktentuan pasaran global. Prestasi lebih baik berbanding 670 juta ringgit pada tahun kewangan 2021 itu antaranya disumbangkan aktiviti pengawangan dan rosok nilai yang lebih rendah dalam portfolio pelaburannya. This was mainly because of gains from investment portfolio divestments, as well as the lower impairment that we experienced in 2022. We paid a dividend of 500 million last year, and our balance sheet, as I mentioned to you before, remains resilient as we go along. Pembayaran dividen 500 juta ringgit kepada kerajaan itu menjadikan dividen terkumpul yang diisytiharkan sejak 2004 berjumlah 17.1 bilion ringgit. Mengenai unjuran 2023, beliau menjangkakan ketidaktentuan pasaran global akan berterusan namun kekal optimis dari aspek peluang pelaburan. Pertingkat ekosistem biodiversiti, khidmat rekreasi dan manfaat kesihatan mental. Peranan hutan semakin penting. 55.31% atau 18.27 juta hektar tanah di Malaysia merupakan kawasan yang masih diliputi hutan belantara. Ya, manakala kawasan hutan simpan kekal yang telah diwartakan seluas 4.8 juta hektar. Sempena Hari Hutan Antarabangsa 2023, wartawan Nur Fatihah Abdul Rahim ada laporannya. Oh, sangat sayang. I think kita mesti berlari-lari semasa kita kecil. Pendidikan sangat penting kan, juga di sekolah, di syarikat-syarikat, masyarakat. Government also juga kena beri banyak pemerhatian, awareness kepada orang-orang awam. Salah satu cara lah untuk kita memelihara hutan adalah jangan melakukan penebangan pokok-pokok dalam hutan ni lah. Sebab ini sumber alam yang harus kita pelihara. Di Ibu Negara, hutan asli dikenali sebagai Taman Ekorimba Kuala Lumpur berkeluasan 10.5 hektar dijadikan sebagai hutan pendidikan dan penyelidikan. Merupakan antara hutan simpan tertua di Semenanjung Malaysia dan keunikan hutan liput ini ialah berada di tengah-tengah bandar Kuala Lumpur. Kalau dapat diperhatikan, di hadapan saya ada Menara Kuala Lumpur dan di belakang saya ada TRX. Dan ini menjadikan ianya memainkan peranan yang sangat penting sebagai Greenland di Kuala Lumpur. 3 aspek dalam pengurusan hutan secara berkekalan perlu merangkumi alam sekitar, sosial dan ekonomi. Sumber-sumber ubatan, mendapatkan sumber hutan daripada kawasan hutan sendiri. Banyak pokok-pokok atau tumbuhan herba daripada hutan yang boleh digunakan untuk tujuan kesihatan, untuk tujuan perubatan masyarakat. Jadi banyak sebenarnya fungsi-fungsi hutan yang boleh memanfaatkan ataupun menyejahterakan kehidupan kita sebagai rakyat. Program Penghijauan Malaysia menerusi kempen penanaman 100 juta pokok antara usaha bagi memastikan komitmen negara sekurang-kurangnya 50% daripada keluasan tanah dilitupi hutan dapat dikekalkan. Dan sekiranya terdapat apa-apa aktiviti yang dicurigai berlaku di kawasan masing-masing ataupun di kawasan yang mereka lalui, dan harap dapat memberikan maklumat-maklumat tersebut kepada jabatan melalui saluran-saluran yang kita ada lah. Kita ada melalui web, kita ada e-aduan kita, dan kita mempunyai hotline kita sendiri, ataupun berhubung terus melalui telefon kepada mana-mana pegawai ataupun pejabat yang berhampiran. Kita perlu bersyukur dan sepatutnya menghargai apa yang kita ada di sekeliling kita, yang amat menyedihkan lah. Kalau apa yang kita ada sekarang ni kita gagal jaga pelihara dan gagal wariskan kepada generasi akan datang. Itu memang sesuatu yang
malang pada kita lah kalau perkara itu berlaku. Selamat Hari Hutan Sedunia. Nur Fatia Abdul Rahim, RTM. Atlet lari berhalangan negara Muhammad Reza Roslan bertekad untuk membawa pulang pingat emas pada Sukan SEA 2023 yang akan berlangsung di Kemboja dari 5 hingga 17 Mei depan. Dia yang lebih dikenali dengan panggilan Mat Reza berkata, hanya kilauan emas sahaja yang dapat mengubat kekecewaannya selepas hanya mampu memenangi 3 perak pada edisi 2019 di Filipina. Menurut Mat Reza, persiapannya kali ini dapat dilakukan dengan lebih baik selepas kem negara menyediakan fasiliti latihan sukan berhalangan yang lebih lengkap berbanding 2019. Fokus atlet berusia 34 tahun itu adalah meningkatkan aspek pecutan dan kekuatan bahagian atas tubuh badan dengan melakukan latihan memanjat. Ketika edisi di Filipina, Mat Reza meraih perak buat Malaysia dalam acara 100 meter lelaki, 400 meter berganti-ganti berpasukan dan 400 meter team assist. Sukan lari berhalangan ini merupakan sukan ekstrim yang dipertandingkan buat kali pertama ketika Sukan SEA 2019 namun tidak disenaraikan pada tamasya edisi 2021 di Hanoi. Mat Reza sebelum ini pernah mengharumkan nama Malaysia apabila menjuarai cabaran Liga Ninja 2018 dengan menewaskan juara American Ninja Warrior Jake Murray. Sementara itu, atlet wanita Yip Hui Teng mengakui berdepan sedikit cabaran dalam menyesuaikan diri dengan larian jarak pendek. Ini kerana atlet berusia 32 tahun itu beraksi dalam acara jarak jauh pada edisi 2019 di Filipina. So I do a lot of running, like endurance running. But then for this time, it's actually a speed course. It's a 100-meter course. So the training wise is a bit different from last time. So this time we'll be doing a lot of sprinting, and then we're doing 2 sessions back to back in a day. So we have morning session and then evening section. So if a morning session, most probably we'll be going for running as well, and then evening time we'll be going for conditioning for obstacles and then strength training. Pada aksi di Kemboja nanti, skuad lari berhalangan negara meletak sasaran meraih emas acara 100 meter individu dan berpasukan lelaki, selain kedudukan podium bagi acara 100 meter berpasukan wanita. Pelumba Moto3 negara Sharifuddin Azman mengakui tidak sabar untuk menggalas misi mengharumkan nama Malaysia di kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim ini. Sharifuddin atau dikenali sebagai Damok akan memulakan kempen bersama pasukan MT Helmets MSL pada Grand Prix GP Portugal di litar antarabangsa Algarve Portimao Ahad ini. Menjadi wakil tunggal Malaysia dalam saingan MotoGP musim ini, Damok menjelaskan dia telah menunjukkan kemajuan semasa sesi ujian rasmi selama 3 hari minggu lalu. Ujarnya penambahbaikan ketara pada jentera KTM yang akan digunakannya pada musim ini telah banyak membantunya memperbaiki catatan masa sejak hari pertama sesi ujian. Damok sebelum ini membuat penampilan sulung Moto3 menerusi tiket wildcard pada GP Aragon 2021. Pelumba berusia 21 tahun ini kemudian beraksi dalam 4 lagi penyertaan wildcard tahun lalu di GP Portugal, Spanyol, Catalunya dan Malaysia.
Presiden Persatuan Bola Sepak Malaysia FAM, Datuk Hamidin Muhammad Amin menjelaskan Badan Induk Bola Sepak Dunia FIFA telah mencadangkan penggunaan sistem video bantuan pengadil VAR secara penuh atau ringan dalam perlawanan penting Liga Malaysia. Jelas beliau perkara itu dibincangkan dalam mesyuarat bersama pengerusi jawatan kuasa pengadil badan berkenaan Pierluigi Collina pada Kongres FIFA ke-73 semalam. Di dalam program yang melibatkan FM juga, kita akan menghantar 30 pengadil, center dan juga assistant untuk mendapat kursus immediately saya rasa dalam masa terdekat, dan kita telah memohon pada AFC dan FIFA untuk mendapatkan lesen untuk menjadi referee. Tambahnya, FIFA juga akan mengenal pasti vendor yang sesuai untuk VAR dan perbincangan akan diadakan dengan pengerusi jawatan kuasa pengadil FIFA untuk tindakan selanjutnya. Penggunaan VAR dalam bola sepak Malaysia amat penting berikutan beberapa keputusan pengadil yang mencetuskan kontroversi dalam perlawanan Liga Super. Beliau berkata demikian pada sidang media Majlis menandatangani MOU antara My Coaching Hub bersama Persatuan Jurulatih Bola Sepak Malaysia di Kelana Jaya hari ini. Buat senaman pull-up dengan berpaut pada helikopter. Itu memerlukan kekuatan yang amat luar biasa. Kita saksikan paparan hashtag. Hamazab Loyan dari Armenia mencipta rekod dunia melakukan 32 kali senaman pull-up dalam masa seminit dengan berpaut pada helikopter. Dia mencipta rekod itu pada 5 November 2022 di Yerevan, Armenia. Sekaligus memecah rekod 25 kali pull-up yang dicatat Stan Brenick dari Belgium pada 6 Ogos tahun yang sama. Di Twitter, rakaman CCTV sebuah kereta dipandu laju mengelak seorang kanak-kanak yang melintas jalan tanpa menoleh ke kiri dan kanan. Reaksi pantas pemandu kereta menyelamatkan nyawa budak itu. Video ini meraih lebih 19 juta tontonan. Berkerusi roda tidak menghalang seorang lelaki memecah rekod dunia mencipta lukisan GPS terbesar. Suij Verghese merentasi kawasan Burj Khalifa dan Dubai Mall berukuran 8.71 km dengan kerusi rodanya untuk menghasilkan lukisan GPS tersebut. Suij lumpuh separuh badan selepas mengalami kemalangan basikal pada tahun 2013. Sedara, berita perdana edisi 21 Mac 2023 berakhir di sini. Yang sahih di RTM. Dengan itu, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.